with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Tapi hari ni Kamar tak cerita tentang kisah seram daripada salah seorang subscriber. Tapi Kamar ada beberapa orang yang menemani kita hari ni. Tapi apa benda tu? Apa benda tu? Tanpa membuang masa, jomlah kita menjemput siapakah orang-orangnya. Kamar rasa seorang je tadi kan, tapi macam nampak kepala bawah tu. Macam ada lembaga lagi seorang kat tepi tu. Rambut tu datang dari mana? Masuk. Yeay. So korang tak pernah nampak lagi kan muka-muka ni dekat YouTube Kamar. Sorry. Nah. It's okay. Korang nak introduce tak? Korang dari mana? Ain dulu. So hi guys, Ain daripada So kita hari ni dengan Kamal untuk share our stories. So hi, my name is Pretty Cargill. Okay, hari ni suara I seksi sikit. Actually suara I tak macam ni tau. So sebab sakit tekak macam tu. And hi, I'm Diana. And I kenal dia since diploma. So kita orang Tapa. learn Tapa forever. Sekarang saya baru lepas shoot podcast tau dengan diorang. Korang punya podcast apa? Gen Z Unfiltered? Betul. Kalau diorang nak dengar podcast tu boleh? Korang boleh pergi dekat Radio Midas dekat Spotify. Korang dengar untuk Gen Z Unfiltered tau. Okay. Korang follow juga Instagram, TikTok, Radio Midas. Support lah kita orang. Lepas tu masa kamu tengah podcast tadi, tiba-tiba ada seorang tu. Korang tengok yang tadi yang tiba-tiba muncul dekat kamera tu. Dia buka cerita seram weh. So aku macam, korang nak tak kita cerita seram? Sebab kamu ada peminat-peminat yang memang suka dengar cerita-cerita seram. Sebab it's part of their entertainment juga. Sama macam kamu juga lah. Korang kat sini, korang punya level ketakutan tu macam mana? To be honest lah, I seorang yang penakut. Tetapi lately, I dah berani untuk tengok cerita hantu. It's just that I wouldn't watch alone. Is it sebab you dah besar? Maybe. Tak macam dulu. Tapi kalau I sendiri, I tak suka cerita hantu. Sebab I rasa cerita hantu tu bagi I idea on things yang I tak nampak. So, I tak suka. Kalau I memang suka cerita hantu. So I memang tengok Kamar punya stories dari dulu dah. Dia buat TikTok cerita seram TikTok yes saya ada buat. Dekat yes betul ke? So korang tengok tahu. Dekat TikTok. Support locker. So kat sini hari ni korang dah tiga-tiga kan? Ada tak kisah-kisah macam biasanya universiti semua ada urban legend, cerita-cerita seram daripada senior kan? Tapi kamu tak pernah lagi dengar daripada korang ada tak yang nak share? Okay, so faculty ni dekat faculty yang kita orang tengah belajar. So faculty tu tak ada mention lah. Okay. So dekat faculty tu dia macam nampak macam, sebab actually okay lah, to be honest, setengah bangunan dekat UP nampak macam tak bina dengan betul. Faham tak? If you guys notice lah, dia macam quite long. Macam tak siap pun. Tak siap. Dia tak siap, dia simen. Macam pelik juga kita orang bila tengok first time tu. Lepas tu dapat tahu daripada senior sebab apa dia macam nampak tak siap macam ni. Sebab ada orang dah buat perjanjian dengan benda tu, is that macam selagi tak siap kau jangan datang. Serius tau? First time aku dengar. So kalau dah siap baru kau datang. So diorang buat lah macam mereka bentuk macam tu. So dia macam biar dia tak datang dah lah kat tempat tu. Tapi besar tak? Besar bapak weh. Besar gila. Memang banyak fakulti, banyak monyet. Salah satunya ni. I pernah hampir kena kejar dengan monyet tu. Bukan monyet, beruk. Beruk lagi seram daripada monyet, honestly. Kalau korang tak pernah kena, bersyukurlah. Betul. Korang dari Actually, I ada dengar juga ada urban legend pasal bus dekat dalam Yang tu. Because I tak ingat the detail sangat. Tapi yang I tahu is like dia cakap
after 10 PM kita punya bus dah stop perkhidmatan tau. Which means kalau you daripada faculty ke daripada another places you nak balik ke college you, tak akan ada any transport. Okay, after 10. Jadi kalau you nak balik before 10, you selamat lah. After 10 you kena menapak ataupun pandai lah you adjust your own transport. So ada satu case where diorang cakap diorang ni nak balik daripada this one faculty, kita tak boleh sebut. Tapi faculty ni jauh lah, dia ke dalam hutan sikit. Okay, so daripada faculty tu nak ke college agak jauh and not walking distance, I cakap kat korang. Okay, so what happened was ada these students, diorang ni tengah jalan nak balik ke college daripada fakulti just sebab diorang habis kerja tu lambat. So diorang terpaksa. Masa diorang tengah berjalan, tiba-tiba ada bus berhenti kat sebelah diorang. Bas mana datang tu? Ya, betul. And diorang sampai sekarang tak tahu siapa yang bawa bus tu. And bus tu pula happen to be bergerak pukul 1 pagi. Dia naik tak? Dia naik. Diorang sampai college. Ada orang ke dalam tu? Ada. Diorang kata ramai kat dalam tu, tapi all of them are not talking. What are they doing? Tak tahu. I tak sure, tapi the story is like that. So diorang dapat balik dengan selamat, cumanya diorang tak tahulah siapa yang bawa bus tu and siapa yang kat dalam bus tu. Oh, you dengar versi tu. I dengar versi lain. Oh. Okay, versi I pula yang I dengar is that dekat fakulti yang tu juga, lelaki tu naik and then dia hilang 4 hari. Dia tak datang kelas 4 hari. Wow. Tu senior dekat dalam fakulti yang tu juga. Oh. And then cari-cari last kali dia macam okay, and then dia macam dia nampak okay, dia bangun dekat dalam hutan. Wow. You tahu kan? Hutan dekat Dekat fakulti tu. So kiranya macam diorang kata dia masuk dalam alam tu lah. Tapi dia kata dia rasa sekejap je. Memang I don't know why. Kenapa bila orang masuk dalam dunia diorang rasa macam only like a few, maybe minutes. Tapi bagi kita yang dunia sebenar ni, actually diorang dah hilang selama a few days. Banyak yang dengar cerita macam tu. Tapi you memang kelilingi hutan ke? Ya, betul. Kita actually tanah kita besar gila. It's just like tanah kita tak dipergunakan for some reason. I don't know why. Kita ada hutan simpan sebenarnya dalam UK. And kita pernah masuk kan untuk photoshoot untuk kita punya majalah. Pasal hutan simpan. Okay, I will trigger. Orang masuk hotel simpan? Serius tau? Actually, Korang tak cakap ke diorang sebenarnya budak meskom tau. Kalau korang tengok diorang macam dah biasa dengan kamera semua memang macam ni je. Okay, ngomong. so pasal hutan simpan ni, actually masa kita pergi tu kan, we actually pergi untuk buat photoshoot untuk this one project lah untuk. So kita pergi naik and somehow time tu dekat-dekat dengan senja, tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi masa kita dah balik and kita tunjuk the pictures to the lecturer, dia cakap korang masuk hutan simpan. Dia cakap macam tu and kita orang macam ya doktor, kenapa? Dia cakap korang pergi waktu bila? And then kita macam petang doktor, around 5 lebih sampai around pukul 7 sebab kita ada shooting. And dia cakap kat kita, ada nampak tak pasar malam? Malam dulu tak Ya, dia cakap kat kita, ada nampak pasar malam tak? Dia cakap kat situ kalau waktu-waktu time tu sangat meriah dengan pasar malam, dia cakap. And kita pun macam tak ada doktor. Tapi I macam I banyak dengar this version of pasar malam in tapi I tak sure dekat area yang mana sebenarnya. I've heard juga dalam kelas kita, I think doktor yang sama. Doktor yang sama dia cerita yang korang kalau boleh janganlah lalu dekat area tu, that specific area, sebab waktu maghrib macam tu korang akan nampak pasar malam. Pasar malam? What do you mean pasar malam? Area hutan tu lah. Area hutan tu. Pasar college. College mana? College mana? Tak nak mention college. Dalam ada berapa college? Tadi 12. Banyaknya.
Memang besar gila. Tapi tak adalah semua college tu besar-besar. Ada yang kecil je. Ada yang kecil. Ada yang macam 2 blok, ada yang 6 blok macam tu. Depends. Tapi college I nak cerita ni I sumpah tak nak mention Tak nak mention sumpah. Okay, diorang buat rumah hantu dekat bangunan terbiar. Korang ada masuk tak? I tak pergi. I masuk. I hampir nak masuk. Tapi sebab kata terlalu ramai orang, so I tak jadi masuk. Ya, sebab orang beratus sampai. Sampai sekarang ke bangunan tu terbiar. Ya. Bukan sekarang dia Dia tengah dia buat baru start. Sekarang baru start. I think seminggu lepas. Seminggu lepas. Minggu lepas. So, apa yang berlaku, diorang buat rumah hantu dekat bangunan tu. And then okay, so bila kita nak masuk tu, kita orang masuk beramai-ramai. And then I masuk dengan kawan-kawan I dalam 4-5 orang. And then orang tu dah cakap, kalau takut ke, tak scary kenapa ke, mu jangan bunyi apa-apa. Dia kata macam tu. Sorry lah, keluar kacak ganu lah. Mungkin mangat dah. Macam I pun faham. I pun hang kejap. Kiranya dia cakap jangan cakap apa-apa. Macam tak seram ke jangan sebut apa-apa. And then kita pun masuk lah. And then macam Which kita tak boleh jurik ke? boleh jerit tapi jangan cakap macam tegur lah. Jangan tegur. tak takut lah. Macam benda-benda macam tu. Faham tak? Jangan tegur. And then kita pun masuk. Yang berlakon jadi hantu semua tu student je. And then bila keluar tu, orang tu dah cakap dah jangan bunyi apa-apa. Lepas tu keluar tu, I ada satu kawan ni, dia macam dia cakap je lah macam like actually tak scary pun. Yang kita pergi college yang hari tu lagi scary. Dia cakap macam tu. And then macam like kawan dia macam yang and my other friend, dia pun cakap lah macam like, jangan doh, macam diam je doh macam tu. Tapi I pun kata actually I pun nak cakap benda ni, tapi I macam takut nak cakap, tapi you dah cakap, so I pun cakap je lah. Yelah, I pun tak rasa macam scary macam tu sangat. You tahu tak apa berlaku the next day? The next day kawan I tu demam teruk gila nak mampus. Sampai muntah-muntah. And then I pun demam. And then turns out MPP pun demam. Yang organize tu. Macam jadi hantu pun demam. And ada orang yang nampak juga dalam tu pun demam. Kawan I juga yang nampak, tapi dia pergi dengan grup lain. Yeah, so and then korang perasan tak dia orang ada gantung pocong kat sana? Ya, betul-betul. Serius? Dia orang gantung pocong tapi dia orang tak buang. Kenapa tak buang? I've been wondering that. Kan? I pun tak tahu kenapa Tak dia buang orang. tu maksudnya esok-esok mesti ada. Ya, sebab dia orang buat decorate lah benda tu Dia basically. macam nak nampak kan macam elemen seram. elemen seram macam tu, tapi dia orang tak buang weh. And then macam biar lama macam tu je. So macam ada yang cakap disebabkan ada gantung pocong tu, kawan I tu ada seorang ni, dia lelaki lah, dia naik kereta and dia nampak something kat sana. Shit. Ya, daripada college tu juga lelaki tu. So macam, and then lama kan ambil masa nak buang kan? Ya, lama gila. I think 4 minggu, 3 minggu, berapa I rasa lama gila. Tapi lama. Memang lama gila. And then baru tak ada dah pocong tu. Dia orang dah clearkan bangunan tu. So basically I rasa memang scary lah yang tu. Lepas itu memang college tu tak buat dah rumah tu. Korang perasan kan? Betul, dah tak ada. Tapi macam ada sebab je, macam bangunan tu terbiar. Mungkin ada something yang menghuni, tiba-tiba buat pula rumah hantu yang ramai gila orang masuk tiba-tiba. Lepas tu menjerit sana sini kan. Ya, Mungkin I rasa diorang buat sebab macam college lain pun dah buat. So college tu tak buat lagi. Maybe nak that's ketinggalan why. lah. Tak nak ketinggalan. Tak nak. tapi Trend college kan, lain- trend. College lain buat rumah hantu juga. Buat juga. Tapi bukan kat tempat tu lah. Bukan tempat macam terbiar macam tu. Tempat yang ramai orang biasanya kan. Macam tu lah. Tapi cakap pasal rumah hantu, kamu ada satu bukan experience lah, dengar daripada senior. Sebab kalau nak kata experience time tu kamu form 1, boleh dikatakan budak ingusan lagi. So macam lupa lah apa yang berlaku kan. Tapi time tu rumah hantu tu berlaku kat sekolah sini je, belakang. Korang tadi lalu bawah, lalu kubur. Korang perasan ada kubur? Aku dah bagi tahu pula korang. Tinggal lalu rumah-rumah je tadi. Kubur Bawah maybe imam kita, orang kita lampau kuat kot, tak dapat kubur. Tapi imam tapi tak dapat tapak kuda. Korang tak faham kan? Korang kena dengar podcast. Korang kena dengar podcast kita orang. Nanti korang faham lah kenapa kita orang mention kek tapak kuda ni. Okay, bawah ni kubur tau sebenarnya. Lepas tu sebelah ni
sekolah menengah. Biasanya orang panggil nama sekolah ni SMK 3. Tapi orang panggil sekolah menengah kebangsaan tepi kubur. Tapi 3 dia sebenarnya stand for benda lain lah. Tapi orang kata tepi kubur sama. Tapi memang betul pun tepi kubur kan. Okay. Lepas tu masa tu ada carnival sekolah. And then budak-budak senior lah, budak form 5 kan selalunya senior yang macam senior budak seni. And then diorang memang gila-gila. Diorang memang nak break the rules. Diorang suka yang kau-kau. So diorang tak kisahlah apa-apa ya. Padahal semua orang tahu Blok F, kamu tak mention sekolah mana. Blok F adalah blok yang paling keras. Sebab blok 1 dia paling tinggi. Lepas tu blok tu adalah blok pertama dibina masa sekolah tu dibina. Dulu ada 2 blok je. Blok belakang-belakang lah. Lepas tu bila dah membangun, dah ramai penduduk-penduduk kat sini, tambah lagi blok kat depan. So blok F tu kira blok paling tua lah. So orang cakap macam keras blok tu sebab ada cerita macam-macam. So nak jadikan cerita, bawah sekali tu selalunya dia buat macam dewan. And kadang-kadang ada azan kat situ. Nak cakap histeria memang selalulah kat bawah tu. SPM kan macam orang stres, budak-budak stres. So memang selalu kena histeria dekat dewan tu. Lepas tu budak-budak form 5 ni buat pertama kalinya diorang buat rumah hantu kat situ. Dekat bilik tu. Lepas tu je dewan lah, dewan. And then ramailah penduduk-penduduk kat sini pun datang juga carnival tu, bagi kupon. Lepas tu yang kamu ingat, kamu masuk macam ada macam ritual tau. Tepinya nampak lilin, dia tak gambar-gambar macam kena santau apa something. Dia punya elemen-elemen seram tu kau-kau tau. Lepas tu orang-orang dalam tu budak-budak kan. Tapi kalau kita pergi professional punya, diorang no touching kan. Tapi kat sekolah memang diorang tarik ni tarik tu. Lepas tu sampai nak keluar pada rumah hantu tu, kamu ingat ada satu kubur ni. Dia buat macam kubur, replika kubur. And then kita jelangkah tau. Kamu ingat time tu slipper tercabut bawah kubur. Dia tu nak patah balik, semua orang dah tolak-tolak. Slipper aku sampai kesudahnya kamu tak boleh bawa balik slipper. Memang sebelah tertinggal. Lepas tu kan waktu tu happy lah, macam kelakar, macam gelak-gelak kawan, scary apa semua. Tapi tak tahu pula balik daripada rumah hantu tu, minggu depannya tu kita orang dengar banyak gila cerita seram sebabkan benda tu. Antaranya, tapi semua kena budak-budak senior lah. Lepas tu, tapi beramai-ramai. Antaranya kita dengar ada seorang ni lepas dah kemas-kemas semua. Oh ya, sorry, baru teringat. Kita orang buat Sabtu kot. So macam Ahad tu cuti, Isnin tu buka sekolah. Dekat hari Isnin tu, dekat seluruh dewan luar tu diletakkan macam selotip yang polis tu. Selotip yang jangan masuk tu. Dekat blok tu? Kat blok tu. Kamal waktu tu pengawas. Lepas tu kita kena jaga blok lah bila rehat apa semua kan. Time tu pula bertugas dekat blok F. Macam kenapa ni? Lepas tu time tu budak petang sekolah pukul 1 sampai 7 petang. 1 petang sampai 7 petang. So petang lah kan. Jadi kecakapan antara orang terlewat lah tahu benda-benda ni. Budak-budak sini semua dah tahu dah. Lepas tu tanyalah kenapa, tanya kat seorang akak ni lah, kenapa sini ada benda-benda ni. Kampanan bawah baru perasan ada garam, ada apa warna hitam tu, lada kan, lada hitam. Dia kata hari tu budak-budak waktu nak balik lah, macam dah nak habis orang kemas-kemas kan, ada seorang perempuan ni dia macam menjerit dalam tu memang diorang punya effort nak bagi gelap sampai diorang tampal surat khabar. Lepas tu diorang tak ada bagi cahaya masuk. Punyalah effort macam dewan tu memang tingkap keliling tau. So memang nak buat scary gila lah. Tapi turns out memang jadi. Memang tu betul lah benda tu datang. Lepas tu seorang histeria. Lepas tu berjangkit. Lepas tu sampai panggil Ustaz. Dan apa yang menyebabkan polis tu ada yang tak terkawal, macam nak terjun bangunan. Tapi kamu tak tahu benda ni viral ke tak dekat sekolah tu. Sebab scary. Kebanyakan tahu yang macam pengawas, cikgu-cikgu, sebab diorang tak kasi bagi tahu macam tu lah kan. Maybe sebab nak tutup aib kot. Lepas tu tak nak bagi student takut ke, tak tahulah kan. Lepas tu lepas daripada kejadian tu, ada ni kakak Kama, dia ada kawan yang dua orang ni memang hijab dia terbuka. Dia boleh nampak benda tu. Dan dia seorang pendiam. Kadang-kadang
kita tak tahu pun dia tengah nampak benda tu. Padahal dia tengah nampak benda yang kita semua tak nampak. Lepas tu open lah cerita macam buka cerita ada ke nampak dekat blok F tu. Dia kata time tu tengah study kelas bahasa Arab. Lepas tu kelas bahasa Arab ni masuk dekat satu bilik yang blok F tu sebenarnya tak banyak kelas yang dibuka. Macam siapa nak masuk sebab kadang-kadang ada kelas-kelas yang digunakan, so diorang terpaksa duduk situ. And setiap tingkat kan, kalau cakap blok F tu paling tinggi kan, setiap tingkat tu ada toilet dan setiap toilet tu tutup. Semua tutup, tak tahu kenapa. Lepas tu orang yang tengah study ni, dia lelaki yang boleh nampak tu kan. Lelaki dia kata time semua orang tengah study ni duduk tepi tingkap, tiba-tiba macam ada slow motion orang jatuh dari tepi. Yang ni Kamal cerita dekat subscriber kan tu, korang baru lagi kan, dekat tepi tingkap macam dia jatuh daripada koridor atas lah. Lepas tu tapi yang peliknya pergerakan tu slow motion. So macam dia ada kat dunia dia. Faham tak? Mungkin benda tu tahu yang kau nampak aku kan, macam tu. So dia macam nak saja main lah. Scary tu. Kan, tu paling tak boleh lupa pasal sekolah ni. Banyak gila. Kalau cakap pasal sekolah kan, actually I have experience tau. Macam time ni jadi committee untuk this one program lah. So program ni kita jemput pelajar dari sekolah lain juga. So I ni daripada girls school, all girls school. And tak payah sebut nama sekolah. So sekolah ni dia English based school, tapi dia masih kerajaan lah, jangan risau. So what happen is kita ada panggil student daripada sekolah lain. Kita ada jemput sekolah lelaki juga and also sekolah campuran. So hari tu memang kita panggil dia sebagai campfire day. So apa yang jadi ialah pagi tu semua orang datang tapi banyak masalah. Daripada pagi dah start gaduh. Antara komiti pun dah macam ada je benda yang tak kena, ada je benda kita nak salah faham lah apa semua tu. Tetapi kita masih teruskan sebab kita jemput orang luar kan, jadi kita kena nampak elok lah kan. So bila kita dah start kepada program tu sendiri, pagi-pagi tu masih okay, kita ada aktiviti scavenger hunt, which is kita kena pergi around sekolah and cari nota-nota untuk dapatkan kita punya Clue lah clue, dan untuk dapatkan kita punya tu lah, apa panggil, treasure tu. So apa yang kita kena buat ialah kita kena cari orang yang jaga dekat every checkpoint. So time tu I jadi macam usher, dia panggil usher untuk tolong the participants. I sendiri tak tahu tau dekat mana ada clue tu and kat mana ada orang tu. Dia boleh ada kat mana-mana je. Tapi diorang tak ada cakap dalam kelas ke kat mana, tak ada. Dia tak cakap. Okay, so what happen is time tu kita tengah bergerak untuk scavenger hunt and kita nak carilah orang yang kita nak minta clue tu. So I tolong diorang ni cari. And ada someone bagi tahu dekat I, cari this one girl. I bagi nama dia Michelle. Okay. So Michelle ni ada pegang clue. So kita cari dia untuk minta clue. So I cari Michelle, kat mana Michelle? So I tak tahu dalam kelas tak ada orang. Sebab I macam rasa sebab diorang kata open. So I cari je lah sampai dalam kelas semua. Kelas tu dia pintu kunci. Tapi tingkap dia macam tingkap yang lapis-lapis tu tau. Yang kita boleh tolak untuk tengok tu kan. Okay. So apa I buat ialah I sajalah tolak sebab I nak tengok ada orang ke tak. And then ada beberapa kelas I buat macam tu, tak ada apa-apa. Ada satu kelas ni I tolak, apa yang I nampak ialah muka Michelle dalam tu. Ya, muka Michelle. Seorang ke? Ya. Time tu group dah ke depan dah sebab diorang macam tengah nak cari dekat tempat lain. So I dekat situ seorang-seorang. Buka-buka I nampak muka Michelle. Tapi yang peliknya, rambut dia ikat macam dua. Baju dia warna putih. Tapi dia tak nampak sekali. Dia memang nampak macam Michelle. Tapi macam I tengok sekali imbas, I macam macam kan buka tu macam lepas tu terus angkat kepala. Lepas tu macam tengok balik tak ada macam tu lah. Muka dia terpampang. Tapi I macam tu. Okay. Sebab I macam tak nak lah tengok macam lama-lama kan. So bila I turun balik tak ada kat dalam tu.
And then I macam terus gigil lah. Sebenarnya Dia tak senyum. Muka macam biasa je. Macam normal face lah. tapi the whole day tu daripada pagi you nampak tak Michelle macam mana? Ya, Michelle pakai t-shirt sama dengan kita orang. Sebab kita komiti ada t-shirt kita sendiri. Rambut dia tak tocang. Tak. Sebab kenapa dia nak tunjuk dua? Time tu kita sekolah menengah. So macam it's very scary lah. Sebab I macam memang I menggigil terus lepas tu. Tapi I try untuk macam act normal. Sebab I tak nak takutkan ada participants. So the whole day memang sangat hiccups lah. Memang kita gaduh apa semua. And then ada this one part kita ada macam apa dipanggil talent night macam tu. Kita buat show lah something like that lah. So semua orang participants tu akan digroupkan untuk buat persembahan. What happened was kita ada dalam 6 group macam tu. And setiap tu boleh pilih lah dia nak berlakon ke, nak menyanyi ke, menari ke, tak kisah. And sekolah tu macam saya cakap dia English based school. Kita campur between agama apa semua. So kita minta maaf tapi kita tak kita tak jaga masa ya. Which means waktu solat pun kita langgar je semua time tu. Sebabnya kita nak cepat habis. And somehow masa persembahan tu berlaku ialah dekat-dekat dengan waktu maghrib. Jadi apa yang berlaku ialah ada this one team. First ada 3 team depan dia dah buat persembahan. Ada orang menari, ada yang berlakon, ada yang menyanyi. So masuk team keempat ni, dia nak menyanyi sambil guna instrumen. Kita ada instrumen lah, boleh guna piano, ada drum apa semua boleh. Okay, so sebelum persembahan diorang ni ada 3 persembahan yang dah dibuat lah, which is tarian, nyanyian dan lakonan. So persembahan keempat ni adalah nyanyian bersama dengan alat muzik lah, piano dan juga drum. Masa diorang nak mula tu, tiba-tiba PA system down, tak boleh guna. Tiba-tiba terpadam PA system. Okay, so mikrofon memang tak boleh guna lah. Jadi kita pun macam okay, tak apa. So diorang pun macam tak apalah, kita nyanyi without PA system. So dia nyanyi betul main drum tu kan. Tiba-tiba elektrik terpadam. Sekiranya macam dah maghrib, belum maghrib lagi, dekat nak maghrib. Memang time tu chaotic lah. Memang terpadam lampu. Tiba-tiba bunyi guruh. Memang mula dia dah mendung dah. Masa petang tu dalam pukul 5 lebih tu dia dah mendung. Tiba-tiba bunyi guruh, ada kilat, lepas tu terpadam lampu. Hujan lebat. Lepas tu kita terpaksa hentikan. So kita suruh semua orang keluar daripada dewan. So bila semua orang dah keluar, so kita komiti akan keluar last lah. Sebab kita kena make sure semua orang dah tak ada dalam tu. So I dengan another friend, seorang lagi kawan perempuan. So kita nak keluar lah. So masa kita buka pintu dewan, ada seorang budak lelaki ni yang jemputan kita tu, dia tegur. Dia cakap ada ramai gila kat luar. Padahal tak ada siapa. Serius tak ada siapa. Dia cakap ada ramai gila kat luar tengah tunggu dia ni. Dia tunjuk dekat kawan Ain. Cakap tengah tunggu dia. Lepas tu Ain macam, time tu kita tak boleh fikir. Kita macam, kau merepek apa ni? Macam tu cakap kat dia, tak apa, I ada, jangan risau, cakap kat dia. Lepas tu bila cakap macam tu, baru dia buka pintu. Mula dia tak nak bagi keluar. Baru dia buka pintu, bawa lah kawan tu turun. Lepas tu bila turun bawah, kawan tu macam terkejut sebab yang budak tu. So dia macam jadi lemah semangat lah. Tapi tak ada apa-apa, alhamdulillah okey. Cumanya ada seorang budak ni, partisipan kita, dia tiba-tiba meracau. Dan kita terpaksa panggil parents dia untuk datang ambil, bawa balik. Time tu juga. And the week after tu dia seminggu lah dia tak datang sekolah sebab sakit. mesti kena ganggu. Tapi dia seorang lah. Dia seorang. It's scary. Scary doh. Macam mana kau nak balik ni? Apa, kita bertiga. Tapi sampai UKM berempat. Jangan cakap yang mula. Kau tahu tak, kita orang ni tengah shoot malam tau. So kamu macam risau diorang ni nak balik lagi lalu mana aku tak tahu. Okey je. Aku lalu sering kubur tu. Kalau ikut Waze pun dia bagi lalu bawah. Tak adalah. Tak ada gerak-gerak. Okay, kamu rasa sampai sini je lah video kita hari ni. Jangan lupa korang punya Gen Z tu
Korang jangan lupa untuk follow and subscribe kita punya podcast which is Gen Z Unfiltered dekat Spotify which is Radio Midas. And also Instagram and TikTok. Yeah, Radio betul. Midas. Korang kalau boleh fokus lah Gen Z Unfiltered especially. Korang like, korang subscribe kat situ. Okay? Yeah, Nanti kamu boleh betul. tak ada link ke apa ke? Boleh. Boleh kat description lah. Korang boleh terus tekan, okay? So kamu rasa sampai sini je video hari ni. Thank you guys sebab sudi shoot video terus tau. Kamu cakap korang boleh tak? Buat kita hari ni Thank you guest doh. kita juga ada. Tak, kamu rasa macam diorang ni budak meskom ni. Aku kena gunakan ni. Tengok macam ni je terus out of character weh. Okay, so kamu rasa tu saja video. Berapa kali aku cakap. See you guys in my next video. Bye-bye. Bye.